Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Apa khabar? Bersama lagi dengan Ustazah Salmi bagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bidang akidah. Mari kita ulang kaji dulu perkara yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Sama-sama kita nyanyikan lagu 20 sifat wajib bagi Allah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, ini ialah 20 sifat wajib bagi Allah yang telah pun kita tulis notanya dan telah pun kita baca sebelum ini. Jadi Ustazah harap kita sama-sama dapat mengingati 20 sifat wajib bagi Allah ini dan memahami maksud-maksudnya supaya kita lebih kenal Tuhan kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Okey, untuk hari ini kita akan sambung subtopik yang seterusnya, iaitu bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Boleh buka pada muka surat 58 buku teks kamu, ada nota ini. Okey. Sebelum kita mula dan kita masuk bukti keimanan ini, Ustazah mahu tanya, apa itu maksud keimanan? Nah, bukti ni ialah tanda-tanda. Keimanan ni apa maksud keimanan ataupun iman? Apa maksud iman? Siapa tahu maksud iman? Okey, iman itu ialah percaya kepada Allah. Iman itu ialah percaya kepada Allah. Kepercayaan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita. Itu secara ringkasnya. Tetapi kalau secara istilah, ialah ucapan dengan lidah, kepercayaan yang benar di dalam hati, dan melakukannya dengan anggota badan. Apa maksudnya? Ucapan dengan lidah. Okey, kita sebagai orang Islam, kita ada satu ucapan yang tidak diucapkan oleh orang lain, yang tidak diucapkan oleh agama lainnya. Itu apa? Iaitu kalimah syahadah. Bagaimana kalimah syahadah? Siapa tahu kalimah syahadah itu apa? Okey, ikut saya sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dinamakan kalimah syahadah. Maksudnya apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kita sebagai orang Islam ini, kita percaya dan meyakini bahawa Allah ialah Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruhnya dan Rasul kita. Itu ialah ucapan dengan lidah, mengucapkan kalimah syahadah. Kemudian maksud iman lagi ialah kepercayaan yang benar dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya kita percaya di dalam hati kita, kita yakin bahawa Tuhan kita ialah Allah. Tiada lain melainkan Allah. Tiada Tuhan lain melainkan Allah. Itu yang dimaksudkan percaya di dalam hati. Kemudian yang ketiga maksudnya ialah melakukan ataupun membuktikan dengan anggota badan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita percaya bahawa Allah itu ada, bahawa Allah itu Tuhan kita, kita meyakini bahawa Tuhan itu mempunyai sifat-sifatnya, jadi kita akan membuktikan dengan anggota badan kita. Contohnya apa? Contohnya kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Contohnya Allah perintahkan kita untuk solat, untuk mengaji, untuk melakukan kebaikan-kebaikan semasa di dunia. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita akan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah. Seperti apa? Seperti melawan kata ibu bapa, melawan cakap guru, memukul orang lain kah, mencuri kah, macam-macam. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita ini orang yang percaya dengan Allah.
Orang yang percaya dengan Allah, bahawa Allah itu ada, wajib diyakini, dan kita buktikan dengan perbuatan kita sebagai seorang Islam mukmin yang baik. Okey, kita masuk tajuk kita hari ini, iaitu bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Apa dia tanda-tanda kita ini beriman dengan sifat Allah? Betulkah kita beriman dengan sifat Allah? Okey, yang pertama, saya tidak merosakkan harta awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita tahu Allah itu maha berkuasa, Allah itu berkuasa menjadikan dan melakukan sesuatu. Jadi kita tidak akan merosakkan ataupun menyakitkan hati orang lain, merosakkan harta benda orang lain, harta awam, kerana kita tahu kalaulah kita buat sesuatu keburukan tu, kalau Allah mahu memberi balasan, Allah boleh saja bagi balasan. Contohnya kita menconteng dinding sekolah. Nah, tiba-tiba Allah bagi kita jatuh longkang pula lepas tu. Jadi kalau kita orang yang tahu, kita orang yang beriman dan percaya dengan sifat Allah maha berkuasa ini, Allah boleh je mau kasih kita jatuh dalam longkang ke, mau kasih kita tiba-tiba tangan patah ke, tangan sakit ke sebab kita merosakkan harta awam, boleh jatuh. Jadi disebabkan itu, kalau kita orang yang beriman dengan sifat Allah maha berkuasa ini, kita tidak akan melakukan kerosakan pada mana-mana tempat. Okey, seterusnya, yang kedua, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Maksudnya ini dia sentiasa redha dan pasrah dengan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Dia tahu setiap apa yang berlaku mesti ada sebab dan hikmahnya yang telah Tuhan tentukan. Contohnya hari ini, dia sudah siap-siap ni mahu ke sekolah. Tiba-tiba dia rasa tidak sihat, sakit, tak dapat datang ke sekolah. Jadi kalau dia orang yang redha, dia tidak akan mengeluh. Dia mesti akan berfikir, mungkin ada sebab kenapa saya tidak boleh datang ke sekolah hari ini. Mungkin kalau saya datang ke sekolah, saya jatuh tangga kah? Saya pingsan kah? Jadi disebabkan itu, Allah kasih saya sakit. Jadi kita redha. Ataupun contohnya, kita sudah belajar sungguh-sungguh ni, tapi tidak juga dapat result yang baik, result yang cemerlang. Kalau kita orang yang redha, kita akan belajar lagi, usaha lagi, kasih bersungguh-sungguh lagi supaya lebih cemerlang. Tapi kalau kita orang yang tidak redha, kita akan menyalahkan Allah. Kenapa Allah ini? Sudah saya belajar sungguh-sungguh tapi tidak juga dikasih cemerlang. Jadi kalau kita orang yang redha, macam mana pula kita fikir? Tidak mengapalah, mungkin saya belum lagi cukup belajar sungguh-sungguh, sebab itu result saya belum cemerlang lagi. Jadi kalau kita orang yang bersifat dengan, kita orang yang percaya dengan sifat Allah maha berkehendak ini, kita akan redha dengan setiap ketentuan Allah. Kita akan sentiasa berusaha memperbaiki diri. Bila ada masalah, kita akan usaha memperbaiki diri. Kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah, kerana kita tahu Allah itu sudah merancang yang terbaik untuk kita. Contoh lagi, kalau macam mama papa kita sudah janji mau ajak jalan-jalan, tiba-tiba tidak jadi pula sebab hujan ke apa kan. Jadi kita pun marah, kenapa lah ini tidak jadi ni? Bukankah sudah janji? Tapi kalau kita orang yang redha, tidak mengapalah. Mungkin kalau kita pergi berjalan, tiba-tiba kita accident kah, tayar pancit kah, mungkin Allah mau jaga saya dan keluarga, sebab itu hari ini tidak jadi kita berjalan. Itu contoh. Okay, maksudnya contoh, kita kena redha dengan setiap ketentuan yang Allah berikan. Okey, seterusnya, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Nah, sifat yang Allah maha mengetahui, kita beriman dan kita yakin bahawa Allah maha mengetahui segala yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Walaupun kita berada seorang diri, walaupun kita berada di tempat paling tiada orang di dunia ini, tempat paling sunyi, tapi tetap juga Allah maha mengetahui. Jadi kalau kita orang yang percaya dengan sifat Allah maha mengetahui ini, kita akan berusaha untuk tidak melakukan segala yang Allah larang. Contohnya apa? Contohnya tidak menipu ibu dan ayah. Walaupun ibu dan ayah kita tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Jadi dosa kita itu Allah sudah ditulis oleh malaikat.
Nah, jadi kalau kita yakin Allah itu Maha mengetahui, kita akan sentiasa takut untuk menipu, untuk menyakiti hati ibu bapa, menyakiti hati guru, menyakiti hati orang-orang di sekeliling kita. Okey, yang seterusnya, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat Maha melihat. Nah, yang ini. Bila kita yakin bahawa Allah bersifat Maha melihat, Maha mengetahui, kita akan menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Walaupun kita duduk bersendirian, kita tidak akan melakukan dosa. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah itu mengetahui, melihat apa yang kita lakukan. Contohnya apa? Kita tidak solat. Mama kita suruh kita solat. Kakak sudah solat kah? Sudah, mak. Sedangkan kita tidak solat pun tadi di dalam bilik. Kita main-main je, main telefon ke, baring-baring, ampai-ampai je, tidak solat. Tapi kalau kita percaya dengan sifat Allah Maha melihat dan Maha mengetahui ini, kita akan takut untuk menipu walaupun kita bersendiri, walaupun tiada orang yang tahu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang Islam wajib beriman dan percaya dengan 20 sifat wajib bagi Allah supaya kita menjadi seorang manusia yang lebih baik, yang mengamalkan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kerana apa? Kerana kita yakin Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu ada sentiasa, Allah itu berkehendak dan mengetahui segala apa yang kita lakukan sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Okey. Untuk hari ini, tugasan kamu ialah menyiapkan latihan pada muka surat 58. Buku latihan pendidikan agama Islam. Okey, arahannya ialah padankan dengan situasi yang betul. Okey. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Okey. Tengok mana satu gambar yang menunjukkan bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Kamu cuma perlu gariskan je, suaikan je. Kemana gambar yang menunjukkan sifat-sifat beriman terhadap sifat-sifat Allah. Okey, nanti sudah siap, hantar pada Ustazah. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, itu saja untuk hari ini. Berjumpa lagi kita dalam kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.